menampilkan kedua-dua tetamu kita iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman yang berbaju batik di situ yang merupakan Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya dan di sebelahnya tidak kurang segaknya iaitu Encik Luqman Al-Hakim Nur selaku Guru Besar Sekolah Kluster Kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Tasik Chini di Pekan. Terima kasih. Dari Pekan ke ni? Kami daripada KL dah 2-3 hari. KL dah. Okey, terima kasih banyak Prof dan juga Cikgu atas kesudian meluangkan masa menarik untuk kita mengetahui tentang masakan tradisi orang asli. Saya kira memang jarang diketengahkan sebenarnya kita dalam pun tak berapa pastikan dalam sektor pendidikan. Tapi kita nak tanya terus pada Dr. Nazri sini, mengapa memilih masakan tradisi orang asli Tasik Chini untuk diketengahkan? Sebagai kita tahu ini warisan yang dijaga, yang diturunkan ataupun ilmu ini nak diturunkan kepada kanak-kanak sendiri. Okey, terima kasih Cik. Sebenarnya projek ini bermula daripada kajian saya di bawah homeschooling orang asli. Dalam homeschooling orang asli ini kita lihat ada beberapa kebitaraan masyarakat orang asli yang sekian lama ditinggalkan. Maksudnya kadang-kala kita dilupakan, khususnya kita banyak berfokus kepada kajian-kajian yang kraft tangan, seni lukis, anyaman, seni tarian, muzik. Tapi apa yang kita lupa hari ini adalah kita ada satu lagi di mana masakan orang asli itu sendiri. Dan kadang-kala kenapa saya memilih, kerana setiap kali kita pergi, kadang kita agak rasa macam masakan orang Melayu je, kerana orang asli ni berada di pinggir kampung-kampung orang Melayu. Jadi kita makan je, ini masakan orang Melayu ke? Tapi kita lupa bahawa dalam masakan-masakan tersebut itu ada keunikan yang tersendiri. Keunikan, dan kadang-kala generasi orang asli hari ini pun, khususnya yang generasi baru-baru ini pun, mereka dah mula dilupakan atau melupakan masakan tersebut. Terutamanya bila hadirnya masakan-masakan fusion hari ini, macam-macam hipster punya masakan, kita lupa bahawa satu keunikan yang boleh kita angkat, terutamanya dalam generasi-generasi baru, iaitu masakan tradisi, dan kita pilih masakan tradisi masyarakat orang asli Tasik Chini. Kerana keistimewaannya itu berada di Tasik Chini. Tapi sebenarnya kadang-kadang bukan kita lupa, tapi mungkin kurangnya pendedahan kepada anak-anak kita sekarang. Kita tak tahu sebenarnya. Nak tanyalah Cikgu Luqman, kalau kita cakap pasal makanan ni Cikgu, semuanya istimewa. Betul tak? Daripada Melayu, Cina, India, nakkan kita Malaysia yang berbilang kaum, yang pastinya pelbagai jenis makanan tradisi yang kadang kita tak tahu, tapi lama-lama kita tahu juga. Tapi kita telah mendapat pendedahan tentang keistimewaan setiap daripada orang kata tu bangsa ataupun masyarakat. Kalau kita bercakap tentang masakan tradisi orang asli di Tasik Chini secara khususnya, apa agaknya makanan yang kalaulah kita cek sampai kat sana, ni kena cuba ni. Mungkin Cikgu boleh kongsikan. Istimewanya lah. InsyaAllah. Okey, terima kasih pengacara yang cantik dulu chat dengan Jihan. Terima kasih. Okey. Untuk masakan tradisional bagi masyarakat suku kaum Jakun, di mana masyarakat suku kaum Jakun ni memang yang utamalah yang tinggal di Tasik Chini. Jadi yang kita nak kongsi pada hari ini masakan asam rebus. Sebab mereka memang makanan mereka, utama mereka adalah lauk-lauk yang berasaskan masakan asam rebus. Jadi sama ada menggunakan ikan ataupun apa bahan-bahan. Tapi yang kita akan kongsikan istimewa pada masakan pada hari ini, kita bagi tajuk dia lah, asam rebus ikan baung dengan buah kulim. Buah kulim tu nampak jarang ditemui. Betul. Jadi Cik dah pernah dengar buah kulim tu. Apa dia buah kulim? Dan asam rebus ikan baung ini semestinya kita dah tahu daripada segi khasiat buah ikan itu sendiri yang mengandungi vitamin B dan C, dan juga dia baik untuk usus dan juga orang kata mengawal pernafasan, ikan baung, khasiat ikan baung. Sementara buah kulim pula, Cik tahu buah kulim itu daripada mana dapatnya? Utara ke macam mana? Tak, buah kulim ni sebenarnya doktor, buah yang didapati daripada hutan di Tasik Chini. Okey. Tapi cuma nak tanyalah Cikgu, kenapa nama kulim? Sebab kita tahu kulim dia ni memang nama tu memang nama ada saintifik, Cikgu tak pasti. Nama buah tu memang dipanggil buah kulim. Kalau kita Google pun buah kulim tu dia akan keluar. Buah kulim ni di mana buah yang dijadikan sebagai satu bahan masakan ataupun herba lah, dan juga mengandungi khasiat dalam perawatan perubatan. Buah kulim ni dia menggantikan bawang putih
dan bau dan rasanya lebih kurang bawang putih. Rasa dia? Rasa dia pun. So, dia digunakan sebagai ingredient ataupun bahan lah dalam masakan, khususnya dalam masakan masyarakat orang asli di Tasik Chini ni. Dia memang menggunakan buah kuling ni sebagai bahan pelengkap dalam masakan dia. Mana kita boleh try lah. Kalau tak ada dekat pasar kan, tak ada bawang putih, kita guna dah kena buah kuling. Mana nak cari buah kuling pula kan? Tak apa, kita call cikgu. Boleh. Nanti cikgu kita akan call bagi cikgu. resepi dia. Ya. Okey. Saya tak fikir tau, satu idea yang cukup menarik. Dari mana munculnya idea ini, orang kata untuk menggabungkan elemen masakan tradisional orang asli Cina ni sebagai bentuk apa orang kata pendidikan pada masa ni, Doktor? Okey, menariknya adalah bila kita bercerita tentang pendidikan anak-anak orang asli, dari dulu lagi sehingga kini kita masih lagi berkisar kepada keciciran anak-anak orang asli ini ke sekolah. Lepas tu setiap kali bila kita nak bercerita tentang bagaimana nak menarik dia ke sekolah, kita acap kali akan mengutarakan tentang makanan. Kalau ada makanan, kalau ada perayaan di situ, maka ramailah anak-anak orang asli ni akan datang bersama apa semua melibatkan diri. Jadi timbul satu idea di sana, saya kata kenapa tidak? Kalau kita menyediakan makanan, kita sediakan makanan dalam konteks masyarakat itu sendiri. Di mana kita berada, kita cuba mengangkat. Kerana bila kita mengangkat masakan dia sendiri, bermaksud kita memanggil ibu bapa. Kita memanggil ibu bapa untuk sama-sama datang ke sekolah bersama anak-anak, dan pada masa yang sama juga guru-guru boleh berinteraksi. Masa yang sama juga guru-guru akan lebih mengenali keluarga ibu bapa tersebut, anak-anak tersebut, yang mana ada yang kalau di Tasik Chini ni ada yang 5 pagi dah mula nak datang ke sekolah, menunggu van untuk ke sekolah itu. Jadi bagaimana kita nak menarik dia perjalanan itu di sekolah. Jadi itu yang saya terfikir, kenapa tidak kita mengangkat satunya, iaitu masakan. Dan ibu bapa juga akan bangga bila datang ke sekolah ini. Kenapa dia bangga? Kerana dia merasakan bahawa masakannya itu akan dihidangkan dan akan diperluaskan dan dikongsikan, diperkenalkan. Jadi dari situlah kami berkolaborasi dan mengangkat, menyata kita cuba satu. Kalau ini berkesan, kita akan mula kembangkan untuk yang lain, kepada seni-seni yang lain yang memang sekolah lain tu dah banyak kraft tangan, tarian sewang, budayanya. Cuma kita tak nampak mana yang mengetengahkan makanan tradisi. Jadi makanan itu menjadi satu daya penarik, pengikat antara semua, antara hubungan keluarga, ibu bapa, orang asli dan juga sekolah. Itu idea dia. Okey. Faham dah sekarang. Jadi cikgu, kita bercakap tadi, doktor ada sentuh mengenai keciciran, supaya dengan langkah yang diambil ini mendekatkan mereka dengan aktiviti mengendengahkan masakan tradisi orang asli ini. Pada pandangan cikgu, selepas ini apakah mungkin jangkaan yang kalian harapkan untuk mereka ini, mungkin untuk maju ke hadapan lagi, untuk mungkin mempunyai pengkhususan ataupun kemahiran dalam bidang masakan itu sendiri? Okey, terima kasih. Soalan yang bijak untuk cabaran bagi seorang guru khususnya untuk menjawab. Dan isu keciciran dalam masyarakat orang asli ataupun murid di sekolah orang asli ini sebenarnya memang isu yang utama, dan pihak KPN, JPN dan PPD sendiri mengambil berat tentang isu ini. Dan kami, guru-guru besar dan guru-guru di sekolah murid orang asli juga mendepani masalah ini dengan satu perancangan strategik yang mampan, di mana melalui masakan ini, kalau tengok idea dalam masakan, tapi sebenarnya untuk menarik minat anak-anak orang asli ini untuk hadir ke sekolah, kita perlu ada satu pendekatan yang bermakna dan juga menarik. Maksudnya guru-guru perlu kreatif untuk melaksanakan PDPC, pengajaran pembelajaran bermakna secara holistik, dengan mengambil kira pendekatan berasaskan projek, di mana apa yang kami tunjukkan ni nampak daripadanya benda simple, nak hasilkan masakan. Tetapi dalam proses PDPC itu, murid-murid dikehendaki mengenengahkan idea atau menceritakan tentang masakan masing-masing dalam bentuk talk show ataupun program masakan. Dalam pada itu kita mendidik mereka dalam bahasa, cara berkomunikasi berkesan, macam Prof kata kan, kita nak mendidikkan mereka supaya berconfident untuk ke depan. Dan itu kami ambil sebagai satu
intervensi bagi sekolah kebangsaan Tasik Chini melaksanakan PDPC yang berteraskan didik hibur. Supaya sebab isu kehadiran ini sebenarnya kita kena tengok mungkin PDPC tidak menarik ataupun murid itu tidak berminat untuk ke sekolah. Tetapi dengan idea-idea yang kreatif sedemikian kita mengharapkan peratus kehadiran anak-anak orang asli ini untuk datang ke sekolah lebih tinggi. Dan alhamdulillah di SK Tasik Chini kehadiran mereka hampir 90% telah pun tercapai. Walaupun macam Prof kata tadi kan, yang nak hadir ke sekolah tu mereka terpaksa menyabung nyawa dengan menaiki bot setengah ya, dan ada juga yang terpaksa bangun awal pagi untuk menunggu van. Kesukaran mereka untuk ke sekolah sangat kita memberi satu inspirasi pada kita ataupun anak-anak di luar sana agar mereka lebih bersemangat lagi untuk terus ke sekolah, kerana tanpa hadirkan diri ke sekolah kita tidak dapat memastikan teras utama KPM kita ya, untuk melestarikan pembelajaran literasi dan numerasi ataupun murid-murid ini yang butuh huruf, kadar butuh huruf dapat dikurangkan. Jadi kita harap dengan kepelbagaian aktiviti kita dapat murid-murid itu untuk terus hadir ke sekolah. Kita dapatkan sedikit pengalaman ataupun gambaran bagaimana excitednya sebenarnya anak-anak ini dalam menyertai program yang dianjurkan oleh UM itu sendiri. Okey, bercakap pasal UM ni mungkin ada sedikit perancangan daripada doktor. Mungkin ada perancangan akan datang tentang program yang digerakkan ini, nak buka restoran ke ataupun nak bertengahkan kita ataupun nak nak cuba komersialkan ikan masakan bau ini. masak asam dengan buah kulit. InsyaAllah boleh. Sedikit daripada doktor. Sikit saja. Setakat ni kita ada untuk tahun 2024 kita cuba untuk merancang seperti mana kita dah mula untuk kafe, kantin namanya Kafe Rimba yang dibangunkan oleh pihak sekolah untuk mendapatkan rasa masakan daripada si cilik ini. InsyaAllah kita kembangkan. Sama-sama kita ringkas tu doktor. Tak apa, kita tunggu mana tahu ada jemputan untuk food test ke. Ya, kita akan pergi nanti merasai sendiri. Jadi terima kasih diucapkan kepada kedua tetamu kita, Profesor Madya Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman dan juga Cikgu Lokman Al-Hakim Noor kerana sudi berkongsi bersama dengan kami. Dan Cik, selepas ini kita mau terbang ke mana pula Cik? Kita nak meraihkan kejayaan usahawan-usahawan kita dengan anugerah yang diterima. Yang ke mana-mana kembali